Menjelang PRU DUN Sabah ke-17, manifesto JRS akan diumum selepas hari penamaan calon. Pengerusinya, Datuk Seri Panglima Haji Jinor menyatakan tawaran manifesto memberi tumpuan kepada keperluan semasa rakyat selain memperkukuh pentadbiran negeri secara menyeluruh. Kita tunggulah itu. Jadi di pihak parti-parti di Sabah ini cukup meriah lah saya tengok. Jadi masing-masing ada niat untuk bertanding. Jadi kita raihkan demokrasi. Bercakap di Tambunan, beliau memberitahu banyak kejayaan dicapai Sabah di bawah pentadbiran GRSPH. Ini termasuk membawa pelaburan berimpak tinggi bagi merancangkan pembangunan ekonomi Sabah sekaligus mewujudkan peluang pekerjaan untuk rakyat. Turut dibelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk inisiatif pembangunan modal insan. Golongan miskin tegar dalam senarai IKASI juga tidak terkecuali dengan menerima pelbagai bantuan demi meningkatkan taraf ekonomi mereka. Rakyat Sabah menzahirkan harapan kerajaan yang bakal menerajui tampuk pemerintahan memberi keutamaan dalam penyediaan kemudahan asas. Saya harap agar kerajaan baru lebih memenuhi inspirasi rakyat seperti apa yang telah berlalu kan, macam seperti pembangunan, infrastruktur jalan raya, air. Kalau boleh kita perbaikilah, semua benda-benda itu akan selesai dengan cepat dan tuntas. Harapan saya kepada kerajaan baru adalah saya mau jalan raya yang bagus dan tidak ditindas kita rakyat-rakyat. Selain ada kemajuan lah dalam negeri kita. Mudah-mudahan lagi banyak macam peruntukan pembangunan, apalagi yang kebajikan semua, kemajuan untuk rakyat. Siapa aja kerajaan, tolonglah laksanakan demi rakyat. Sebab Sabah ni dia punya infrastruktur semua, jalan raya, air ada bermasalah. Jadi next kerajaan kalau boleh bagilah rakyat kemudahan sikit, kesenangan. Kita maukan supaya negeri Sabah ni aman dan makmur, dan yang selainnya kita mau air, elektrik, peparitan, apa semua tu itu yang penting bagi kita, dan jalan raya. Belanjawan 2026 bukti keprihatinan Kerajaan Persekutuan terhadap pembangunan Sabah. Peruntukan pembangunan 6.9 bilion ringgit untuk Sabah amat penting bagi memperkukuh infrastruktur dan ekonomi rakyat. Kita kekalkan projek-projek yang besar daripada aspek pertanian yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk galakan program seperti penanaman jagung bijian, membantu mengembangkan industri aquakultur bagi Sabah. Sementara itu, Pengerusi Perbadanan Pembangunan Bandar Sabah, Datu Jamawi Jaafar, yakin tumpuan terhadap projek infrastruktur mampu merapatkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar. Kami mengharapkan supaya ada limpahannya kepada masyarakat di kawasan Tenem, terutamanya dalam pembangunan jalan-jalan kampung dan juga jalan-jalan pertanian. Dan bukan itu saja, kita mahu supaya prasarana sekolah di kawasan Tenem ini yang daib dapat dipertingkatkan. Projek pembinaan bangunan baharu SK Kelatuan papar siap sepenuhnya. Projek bernilai RM5 juta ini melibatkan pembinaan 6 bilik darjah, sebuah makmal, blok pentadbiran, kantin dan tandas. Saya amat gembira akhirnya sekolah ini telah berubah wajah. Setelah puluhan tahun kita menyaksikan sekolah ini memang daif sangat. Jadi yang menjayakan agenda ini banyak pihak, Kementerian Pelajaran, terima kasih banyak Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, terima kasih banyak pejabat pendidikan daerah dan juga pihak sekolah juga ada semua pemimpin kampung kerana telah menjayakan agenda pembangunan sekolah menaik taraf sekolah daif ini. Ditemui selepas merasmikan bangunan baharu ini, Datu Muhammad memberitahu RM100,000 turut diperuntukkan untuk naik taraf prasarana tambahan seperti astaka dan tempat letak kereta.
Selain SK Kelatuan, 8 lagi sekolah dalam Parlimen Kimanis telah dinaik taraf secara gantian penuh. Manakala beberapa sekolah lagi dalam proses naik taraf antaranya SK Sumbiling, SK Viging Ulu Bongawan dan SK Daingin. Inisiatif ini diharap dapat memberi semangat kepada murid dan warga pendidik sekaligus meningkatkan kualiti pendidikan luar bandar. Inisiatif Kebun Nuri Nutrisi didik pelajar amalan pemakanan sihat dalam masa sama melahirkan generasi celik keusahawanan. Program dilaksana Bank Rakyat ini beri pendedahan kepada pelajar asas keusahawanan dan pertanian secara praktikal. Kita mahu membangunkan keusahawanan itu bukan hanya pada skala yang kecil yang dimulakan di sekolah, tetapi mudah-mudahan suatu hari nanti dengan pendedahan yang mereka dapat di sekolah itu, mereka boleh berkembang menjadi usahawan yang lebih besar. Beliau ditemui selepas merasmikan Kebun Nuri Nutrisi di SK Narinang, Kota Belud. Kita mendidik mereka supaya lebih celik terhadap bidang pertanian moden ini kerana ini dapat penyokong yang mana dasar di peringkat sekolah kita memastikan bahawa pendidikan STEM dilaksanakan di peringkat sekolah dan Kebun Nuri Nutrisi ini adalah salah satu program STEM yang kita adakan. Prosiding inkuest kematian pelajar tingkatan 1 Allahyarham Zarah Khairina Mahathir memasuki hari ke-22 semalam. 2 lagi saksi kanak-kanak tampil memberikan keterangan bersumpah di hadapan Coroner Amir Shah Amir Hassan. Kedua-dua saksi berkenaan masing-masing dikenali sebagai saksi ke-21 dan ke-22 merupakan saksi kanak-kanak ke-12 dan ke-13. Selaras dengan Seksyen 15 Akta Kanak-Kanak 2001, identiti saksi dilindungi sepenuhnya dan prosiding dijalankan secara tertutup serta ditemani pendamping. Sementara itu, pasukan pakar forensik pemeriksaan dokumen forensik akan menyambung pemeriksaan dokumen hari ini. Kuadran lelaki dan wanita acara baharu Sukan Sepak Takraw Saga 2025 di Tawau menjadikan 8 acara keseluruhan dipertandingkan sempena Saga ke-11. Kuadran ini baru tahun ini kita perkenalkan, tetapi di peringkat kebangsaan memang sudah lama lah. Untuk negeri Sabah tahun ini pertama kali lah kita buat. Menurut Suhaimi, penganjuran kali ini berjalan lancar dan menerima sambutan luar biasa daripada kontingen seluruh negeri. Pertandingan berlangsung di Dewan Vision School Tawau dengan 216 pingat keseluruhan ditawarkan bagi acara takraw. Dalam acara berpasukan lelaki, Papar muncul juara selepas menewaskan pasukan Tawau dengan keputusan 2-0. Sukan Sabah Saga ke-11 Tawau 2025. Atlet sandakan Dexter Palmin mencipta kejayaan manis apabila memecah rekod acara 400 meter berpagar. Dengan catatan masa 55 saat, beliau memadam rekod 55.22 saat milik Diego Emmanuel Wiring dari Kota Marudu yang dicipta pada tahun 2019. Kejayaan ini hadir selepas 3 kali penyertaan Dexter dalam saga. Beliau juga pernah beraksi dalam Sukma, namun edisi kali ini menjadi pencapaian terbaik sepanjang keriernya. Sumber inspirasi daripada kejayaan ini tentu daripada ibu bapa, coach dan guru-guru saya juga lah yang selalu support dalam saya punya training, yang dan juga selalu memberi semangat. Selalu antar ke training semua dari sumber kawangan semua dari. Dalam acara 100 meter lelaki, Ariel Amani Kahar dari Kalabakan turut menyumbang emas dengan catatan masa 10.7 saat. Sementara kategori wanita menyaksikan Siti Nur Jahira Biliamor dari Sandakan meraih emas dengan masa 12.48 saat. Bagi acara berbasikal 200 meter pecut lelaki, Muhammad Nur Irfan Roslan dari Kota Belud meraih emas. Manakala kategori wanita dimenangi Shannon Liao Xiao dari Kota Kinabalu. Setakat 8 malam tadi, kontingen Kota Kinabalu terus mendominasi kedudukan pingat keseluruhan dengan 12 pingat emas, 8 perak dan 9 gangsa.
Sandakan di tempat kedua dengan 7 emas, 2 perak dan 6 gangsa, manakala Putatan di tempat ketiga dengan 6 emas, 4 perak dan 5 gangsa. Baik saudara, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina, Malaysia Madani, rakyat disantuni.